Sekarang ni demam Piala Dunia tengah melanda seluruh dunia. Tak mana-mana pun orang sembang bola. Dekat kedai mamak, dekat pejabat, dalam grup WhatsApp, semua tiba-tiba jadi jurulatih kebangsaan. Kalau bagi peminat bola sepak, World Cup ni dah macam satu pesta. Setiap 4 tahun sekali, berjuta-juta manusia berkumpul dalam stadium, depan TV, dekat skrin telefon, semata-mata nak tengok pasukan kegemaran mereka beraksi. Tapi, di sebalik sorakan, di sebalik jaringan gol dan di sebalik lautan manusia yang bersorak gembira, bola sepak juga menyimpan kisah-kisah hitam yang sukar dilupakan. Ada yang ke stadium dengan senyuman, memakai jersey pasukan kesayangan, berjanji dengan keluarga, nanti balik kita makan sama-sama. Tapi, mereka tak pernah pulang. Hai, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di Al-Amin Terapi Saraf Channel. Dekat channel ni, kami nak kongsikan kisah pelik, misteri, tragedi, sejarah dan perkara-perkara menarik dari seluruh dunia. Tak kisahlah dalam bidang apa sekalipun, asalkan ada cerita yang boleh kita belajar sesuatu daripadanya. Kalau anda memang suka konten macam ni, memang dah betul dah anda jumpa channel ni. So, sebelum kita start, bantu kami untuk growkan lagi channel ni. Jangan lupa tekan butang like, tekan butang subscribe dan please tekan butang loceng sebelah butang subscribe tu supaya bila kami upload video baru, korang akan dapat notifikasi lagi cepat daripada kawan korang yang suka spoiler keputusan bola tu. So, sebelum kita start, kita nak kudos sikit dekat Pusat Terapi Saraf Al-Amin. Seperti biasa, video ni dibawakan oleh Pusat Terapi Saraf Al-Amin, yang mana Pusat Terapi Saraf Al-Amin ni menyediakan servis urutan saraf dan elemen tulang serta rawatan untuk pelbagai masalah badan. Kalau anda selalu sakit belakang, sakit leher, sakit pinggang, sakit tangan, sakit lutut, ataupun badan anda sentiasa rasa sakit bila bangun pagi ke, bila nak pergi kerja ke, dah rehat pun masih lagi sakit, boleh terus hubungi Pusat Terapi Saraf Al-Amin. Nombor telefon ada dekat skrin. Kalau sempat boleh pause. Kalau malas nak pause, kami dah tinggalkan link di bahagian description. Alright, so kita tak nak buang masa lagi, jom kita teruskan. Bola sepak ni bukan sekadar sukan. Ia adalah bahasa yang difahami oleh hampir seluruh penduduk bumi ni. Tak kira miskin, tak kira kaya, tak kira tua atau muda. Semua boleh bersatu disebabkan sebiji bola tu je. Sebab itulah tak pelik kalau satu-satu perlawanan mampu mengumpulkan 50,000, 80,000, malah lebih 100,000 orang dalam satu stadium. Tapi bila ramai sangat manusia berhimpun, ditambah pula dengan emosi yang semakin meluap-luap, kadang-kadang satu kesilapan kecil boleh bertukar menjadi satu tragedi yang boleh mengorbankan ratusan nyawa. So, hari ni kita nak lihat 5 tragedi paling berdarah dalam sejarah bola sepak. Jom kita sembang. Dekat tempat yang kelima, tragedi Stadium Heysel di Belgium berlaku pada tahun 1985 atau lebih tepat pada 29 Mei 1985. Ketika itu, final European Cup akan dilangsungkan. Liverpool lawan Juventus. Lebih 50,000 orang penyokong memenuhi Stadium Heysel. Masalahnya, stadium ni dah terlalu uzur. Banyak struktur konkrit dah rosak dan sistem keselamatannya tak dijaga dengan baik. Sebelum sepak mula, sekumpulan penyokong Liverpool menyerbu masuk ke arah penyokong Juventus. Penyokong Juventus panik. Mereka berundur beramai-ramai, tapi dekat belakang mereka bukan ruang kosong. Sebaliknya tembok konkrit. Dan apabila ribuan orang tolak serentak, tembok tu akhirnya runtuh. Ramai tersepit, ramai mati akibat sesak nafas. Dan pada akhirnya 39 orang maut dan lebih 600 orang tercedera. Lebih menyedihkan, perlawanan akhir tetap diteruskan walau tragedi itu baru saja berlaku. Lepas kejadian itu, semua kelab England digantung daripada pertandingan Eropah selama 5 tahun. Dan Liverpool pula menerima hukuman yang lebih berat. Dekat tempat keempat, Port Said, Mesir. Berlaku pada 1 Februari 2012. Ketika itu perlawanan di antara Al-Masri dan Al-Ahli. So Al-Masri menewaskan Al-Ahli 3-1. Dan selepas whistle penamat dibunyikan, ribuan penyokong menyerbu masuk ke padang. Pada mulanya orang ingat mereka nak raikan kemenangan. Rupa-rupanya mereka datang untuk serang penyokong lawan. Ada yang bawa kayu, ada yang bawa besi. Malah ada laporan yang menyebut ada yang bawa pisau. Penyokong Al-Ahli cuba melarikan diri, tapi mereka mendapati pintu keluar gagal dibuka dengan cepat. Dan dalam keadaan panik, rempuhan berlaku. Akhirnya 74 orang maut, lebih 500 orang tercedera. Lepas tragedi ni, Liga Bola Sepak Mesir dihentikan buat sementara waktu. Dan ramai pegawai keselamatan didakwa kerana cuai. Di tempat ketiga, antara disaster yang paling popular dalam sejarah bola sepak dunia, Hillsborough Disaster yang berlaku pada tahun 1989 atau lebih tepat pada 15 April 1989. Berlaku di Hillsborough, England. Ketika itu, separuh akhir Piala FA akan dijalankan. Liverpool lawan Nottingham Forest. Dekat luar stadium, puluhan ribu penyokong masih lagi beratur. Bimbang keadaan semakin sesak, pihak polis mula buka pintu utama. Niat asalnya memang baik, tapi tak ada siapa yang mengawal ke mana penyokong tu nak pergi. Beribu-ribu orang masuk dekat satu kawasan yang sebenarnya dah penuh. Dalam beberapa minit je, mereka dihimpit ke pagar besi. Ada yang jerit minta tolong dan ada yang angkat anak kecil supaya dapat bernafas. Tapi tekanan manusia terlalu kuat. Dan pada akhirnya 97 orang meninggal dunia dan lebih 700 orang cedera. Selama bertahun-tahun, penyokong Liverpool dipersalahkan. Tapi lepas siasatan dilakukan, terbukti bahawa kegagalan pengurusan orang ramai dan pihak berkuasa menjadi punca utama tragedi. So, dekat tempat kedua, Accra Sports Stadium di Ghana. Berlaku pada 9 Mei tahun 2001.
perlawanan antara Heart of Oak dan Asante Kotoko. Lepas tamat perlawanan, penyokong yang kecewa mula baling botol dan kerusi. Bagi kawal keadaan, polis melepaskan gas pemedih mata. Tapi malangnya, gas tu menyebabkan puluhan ribu orang panik. Semua berpusu-pusu menuju ke pintu keluar, tapi beberapa pintu gagal dibuka dan dalam beberapa minit, stadium bertukar menjadi perangkap. Pada akhirnya, 126 orang maut dan ratusan lagi cedera. Dan sehingga hari ini, ia masih lagi menjadi tragedi stadium yang paling buruk dalam sejarah Afrika. Dan inilah tragedi paling dahsyat dalam sejarah bola sepak. Berlaku pada 24 Mei 1964, perlawanan kelayakan Olimpik antara Peru dan Argentina. Lebih 50,000 orang penyokong memenuhi stadium. Ketika permainan hampir tamat, Peru berjaya menjaringkan gol penjamaan. Seluruh stadium bersorak gembira, tetapi penggadil batalkan gol tersebut. Dan dalam sekelip mata, sorakan bertukar menjadi kemarahan. Seorang penyokong menceroboh masuk ke padang sebelum ditangkap. Kerusuhan pun tercetus dan bagi kawal keadaan, polis melepaskan gas pemedih mata. Tapi tindakan itu menyebabkan ribuan lagi orang panik. Semua berlari serentak menuju ke pintu keluar. Dan ada pintu yang masih lagi berkunci. Ada yang terlalu sempit dan pada ketika itu, orang ramai mula pijak satu sama lain. Ada yang mati berdiri. Ada yang mati sambil peluk ahli keluarga. Dan apabila keadaan kembali tenang, disahkan 328 orang maut. Dan ada pengkaji percaya jumlah sebenar mungkin lebih tinggi. Dan sampai ke hari ini, tak ada lagi tragedi bola sepak yang lebih teruk daripada tragedi ini. So, sebelum kita pergi ke pengajaran, saya nak kongsi satu fakta bonus. So, ini bukan tragedi paling berdarah, tapi ia menghasilkan satu gambar paling ikonik dalam sejarah bola sepak moden. So, kalau korang ni peminat bola sepak, mesti pernah tengok gambar ni. Seorang pemain AC Milan, seorang pemain Inter Milan. Musuh tradisi selama bertahun-tahun. Tapi mereka berdiri berpelukan di tengah padang. Dan itulah Marco Materazzi dan Rui Costa. Tarikh keramat 12 April 2005 pasti diingati oleh semua peminat, terutamanya penyokong Inter Milan dengan AC Milan. Perlawanan suku akhir kedua Liga Juara-Juara Eropah. Derby paling panas dekat Itali. Inter Milan lawan AC Milan. So AC Milan mendahului secara agregat. Inter pula memang terdesak untuk bangkit. Dan pada minit ke-73, Inter Milan berjaya menjaringkan gol. Tapi lepas cek, pengadil batalkan gol tersebut sebab berlaku kekasaran terhadap penjaga gol AC Milan. Dan keputusan tu membuatkan penyokong Inter mula hilang sabar. Botol mula melayang ke padang, lepas tu flare, mercun dan bunga api. Macam nak sambut New Year guys. Bezanya, semua terbang ke arah pemain. Dan salah satu flare terkena bahu penjaga gol AC Milan. Siapa lagi kalau bukan The Legend Dida. Pengadil hentikan perlawanan. Selepas keadaan kembali tenang, perlawanan cuba disambung semula. Tapi flare terus dibaling dan akhirnya pengadil terus tamatkan perlawanan. Inter dihukum kalah 3-0 dan tersingkir dari kejohanan. Tapi dekat tengah-tengah kekejohan tu, seorang jurugambar berjaya rakam satu detik yang sangat luar biasa. Marco Materazzi peluk Rui Costa. Dekat belakang mereka, api tengah marak. Asap memenuhi stadium. Penyokong sedang merusuh. Tapi dua pemain dari dua musuh tradisi masih mampu menunjukkan rasa hormat sesama manusia. Dan gambar itu seolah-olah bawa satu mesej. Permainan ni mungkin memecahkan emosi manusia, tapi ia tak sepatutnya memecahkan nilai kemanusiaan. Tapi nasib baik, dalam Milan Derby ni tak ada kematian yang dicatatkan macam tragedi-tragedi yang kita bincangkan sebelum ni. Tapi ia tetap mengingatkan kita bahawa apabila emosi penyokong tak lagi terkawal, sebuah perlawanan bola sepak boleh bertukar menjadi satu keadaan yang sangat berbahaya. Dan itulah dia 5 tragedi paling berdarah dalam sejarah bola sepak. Dan kalau kita perasan, hampir semua tragedi ni berlaku bukan sebab kerana bola itu sendiri, tapi sebab rempuhan manusia, rusuhan penyokong, pintu keluar yang tak cukup, stadium yang tak selamat dan pengurusan orang ramai yang gagal. So, daripada tragedi-tragedi inilah banyak negara mula memperkenalkan peraturan keselamatan yang lebih ketat. Stadium moden hari ini mempunyai laluan kecemasan yang lebih baik, kapasiti penonton dikawal, pagar-pagar berbahaya dibuang dan sistem keselamatan sentiasa dipantau. Kadang-kadang, satu perlawanan bola sepak hanya berlangsung selama 90 minit, tapi kesannya boleh dikenang sampai berpuluh-puluh tahun. Dan satu lagi, kalau pasukan kita kalah, jangan sampai kita hilang pertimbangan. Bola boleh dibeli, piala boleh direbut musim depan, tapi nyawa sekali hilang tak ada ganti. Kalau anda suka video macam ni, jangan lupa tekan like, tekan subscribe dan kongsikan video ni kepada kawan-kawan anda. Kalau ada tragedi lain yang korang nak kami kupaskan, tulis saja kat ruangan komen. So, mana tahu video seterusnya mungkin datang daripada cadangan korang. So, saya ucapkan ribuan terima kasih sebab menonton. Jumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum.